Okey, ni sesi kedua. Tadi kita dah cerita pasal macam mana kita nak guna minyak luban kan. Minyak luban aromaterapi untuk mengurut, menggosok badan kita, untuk kuatkan sendi-sendi tulang kita kan. Lutut semua kan. Okey. Kali ni saya nak cerita pasal air kelapa Air kelapa. Air kelapa. Okey. Tajuk dia kita pergi spesifik Kenapa dia ada kontroversi pasal air kelapa. Air kelapa kata bagus. Ada orang cakap sangat bagus minum air kelapa dapat buang toksin, racun dalam badan, racun dalam darah kan. Dapat pecahkan batu karang. Dapat mengelakkan sakit buah pinggang kan. Dapat hidratkan sel. Kita nak pergi jogging ke, buat aktiviti fizikal yang berat dan lama, minum air kelapa dulu. So dia dapat hidratkan sel kita. Jadi kita lepas aktiviti fizikal tersebut, kita tak terlampau letih. Lepas tu kita minum air kan. Gitu. Dan ada setengah cakap air kelapa ni tak bagus. Orang yang sejuk badannya memang tak bagus minum. Tapi memang betul. Ada setengah orang minum air kelapa, dia lagi trigger kesan adverse. Dia rasa dada dia lebih berat, tightness dada kan. Dia rasa sejuk, kesan sejuk macam mana jadi macam tu? Setengah orang dia rasa sedap. Lepas minum kelapa dia segar, badan segar dan bertenaga. Oksigen level badan dia meningkat. Pernafasan dia puas, sedap. Maksudnya sel dia bermetabolisme, menghasilkan tenaga, mitokondria dia very efektif kan. Kenapa setengah orang pula tak boleh kan? Kita dah bincang itu air kelapa. Tajuk dia saya dah lupa dah. Kenapa setengah orang tak boleh minum air kelapa kan? So ini dia punya penjelasan dia lah secara nutrition secara sains pemakanan lah. Air kelapa mengandungi kadar elektrolit. Dia memang air yang jernih, tapi dia mengandungi elektrolit, mineral lah. Elektrolit ni adalah mineral yang dapat menseimbangkan, menstabilkan cecair dalam tubuh kita. Pergerakan cecair antara dalam sel, luar sel. Jadi tujuan elektrolit dia untuk menyeimbangkan cecair dalam tubuh kita lah. Tak ada setengah bahagian tubuh kita, kompartmen tubuh kita dapat cecair banyak, setengah tu kurang, tak, dia seimbangkan. Jadi nanti ada bahagian yang kering, ada bahagian yang lebih lembab. Tak kan. Jadi ini tujuan elektrolit. Elektrolit yang penting dalam air kelapa adalah potasium, magnesium, kalsium. Tapi yang paling penting dalam air kelapa adalah potasium. Potasium, sodium dia very low. Sodium dia sikit sangat. Biasanya sodium lebih tinggi dalam mana-mana, dalam herba ke, dalam makanan whole foods, plant based punya foods lah, sodium lebih tinggi. Ini tak, ini terbalik. Potasium dia lebih tinggi sekitar berapa tadi saya tengok tadi 250 mg per 100 ml per 100 ml air kelapa. 100 ml kelapa ada 250 mg potasium, sedangkan sodium dia ada dalam 40 ke 50 mg. Air kelapa muda air kelapa muda yang mengandungi kandungan elektrolit paling tinggi, khususnya potasium. Potasium paling tinggi dalam air kelapa muda. Bukan air kelapa tua, air kelapa muda yang hijau tu. Kita minum tu air kelapa pandan kan, yang sedap tu lah. So potasium dalam sekitar 250 mg. So agak tinggi lah. Jadi potasium ni fungsi dia adalah untuk menseimbangkan cecair dalam tubuh kita kan. Dia seimbang cecair dalam tubuh kita. Jadi kalau berlebihan, potasium pun tak bagus. Maksudnya kita minum air kelapa hari-hari pun tak bagus. Kecuali diperlukan oleh tubuh dia. Potasium memang dia perlu. Dia tak makan makanan whole foods, asyik makanan yang putih-putih kan, nasi putih, gula putih, minyak putih, tepung putih, kuih-kuih semua putih. So badan dia tak cukup potasium. Jadi dia ambil air kelapa hari, memang kena pada dia, memang tepat, memang dia perlukan. So bermanfaat untuk dia.
Tapi kalau kita dah amal-amal makanan whole food alami, makan buah cukup, sayur cukup, kan, sayur hijau lagi, semua potasium tu, kan. Jadi kita varietikan makan whole food, jadi kita akan mendapat cukup potasium. Jadi kita tak perlu makan air kelapa hari-hari. Sebab bila berlebihan potasium, dulu kita ada satu video cerita pasal kesan sampingan bila kita ambil sayuran hijau secara berlebihan, kan. Ada kesan sampingan dia. Jadi kesan sampingan, especially yang lebih teruknya, dia menyebabkan denyutan jantung kita. Denyutan jantung kita akan lebih perlahan dan menyebabkan ventricular fibrillation. Ini ventricle, jantung, bilik dan jantung dipanggil ventricle. Ada berlaku fibrillation lah, macam dan mengganggu denyutan jantung kita. Tak elok lah fungsi jantung. Kalau berlebihan potasium pun tak bagus. Jadi tak boleh minum hari-hari, ataupun secara berlebihan minum pagi sebiji, tengah hari sebiji, malam sebiji, 4-5 biji sehari, 3 biji. Tak boleh lah, berlebihan. So potasium dia tinggi, 250 mg per 100 ml air. Jadi 1 biji kelapa tu, kan, bergantung pada saiz lah, bukan 100 ml lebih tu, mungkin 300 ml, kan, 300 lebih, mungkin ada 400 ml, 5,5 liter, kan. Jadi lebih tinggilah kandungan potasium, kan. Sebab itulah setengah orang tak boleh minum air potasium. Itu saya tak ceritakan sebab apa. Cuma saya cerita orang yang dah banyak makan sayur, dah jaga makanan, dah pantang, bila minum air kelapa berlebihan, bukan tak langsung, berlebihan, dia akan trigger kesan adverse. Itulah dia akan rasa sejuk, lemah. Itu biasanya kesan daripada berlebihan pengambilan electrolyte atau mineral potasium, kan. Potasium dia menyebabkan tekanan darah kita boleh low, rendah. Dia relax kan otot-otot kita, kan. Dan kita akan rasa dada kita akan rasa menyesak ataupun rasa ketat. Setengah orang dia rasa macam gitu. So banyak kes jumpa macam gitu. Ni banyak orang yang banyak pantang lah biasanya begini, disebabkan kandungan potasium, electrolyte dia. Padahal benda tu bermanfaat, tapi corak pemakanan dia tak seimbang. Tak seimbang. Alright. Okay. Jadi apa kegunaan air kelapa? Sebenarnya air kelapa ni bagus. Kita sekarang ni banyak makan processed food, kan. Makan macam keripik-keripik, keropok, apa, twisties, apa benda lah, mi Maggi lah, mi segera lah, kan. Even mi goreng mamak ke, berkicap, bersos, bergaram lagi, kan. Tinggi sodium. Jadi kita minum air kelapa untuk flush sodium berlebihan yang kita ambil setiap hari. Kandungan potasium dapat counter sodium berlebihan, garam yang berlebihan dalam badan kita, kan. Sebab garam berlebihan tak bagus untuk organ-organ tubuh kita, khususnya buah pinggang, jantung, kan. Tak bagus berlebihan sodium ataupun garam. Jadi potasium atau air kelapa ni lah bantu flush, keluar sodium berlebihan. Begitu. Jadi ada manfaat dia. Jadi dia tengok orang, tengok keadaan, tengok diet kita, kan. Sebab tu kena faham. Kena faham, dan baru kita boleh manfaatkan setiap makanan whole foods alami yang kita ambil. Walaupun benda tu bagus, tapi timing tak betul, kan. Diet tak betul, kan, pun tak kena. Dia boleh menghasilkan kesan adverse. Kesan adverse. Alright. Satu lagi, air kelapa, kan. Orang kata boleh merawat batu karang. Dia pecah, dia rawatkan batu karang. Itu memang betul. Sebab kandungan potasium. Potasium dia flush air, garam. Dan dia sambil tu, bila air keluar banyak, dia akan melarutkanlah batu karang. Batu karang. Itu memang orang kata dari segi logiknya ada di situlah, dan logik secara saintifik, begitu. Alright. Tapi orang yang dah kena sakit buah pinggang, kena dialisis,
chronic kidney disease atau penyakit buah pinggang yang kronik kan, dia punya buah pinggang, dia punya EGFR, glomerular function rate kan, dia dah, orang kata dah low lah, dah berkurangan sangat. Kalau orang dialisis lagi lah, tak boleh lah minum air kelapa berlebihan. Dia kena sikit boleh lah, sebab potasium dia tinggi. Potasium dia tinggi, dia akan retain dalam badan. Ni boleh menyebabkan kesan kepada fungsi jantung kan. Tadi yang kita sebut ventricular fibrillation kan, dan juga jantung akan perlahan dan tekanan akan bila berlebihan potasium boleh mengganggu fungsi otot dan juga jantung begitu Jadi orang yang ada sakit buah pinggang, dia kencing tak boleh, so dia tak boleh nak membuang potasium. Kita orang normal, kita makan potasium, kita kalau lebih sikit kita boleh tolerate, kita boleh buang melalui kencing. Ada mekanisme dalam buah pinggang, dia boleh eliminate potasium, metabolize potasium berlebihan yang sedikit kan, gitu Jadi penting potasium kan. Jadi kalau berlebihan pun tak boleh, kena bersederhana. Minum air kelapa pun kena bersederhana ya. Jangan berlebihan sangat. Tapi janganlah takut pula minum kelapa. Yang kata kelapa boleh membuang ubat, kesan ubat, saya tak nampak sebab dia tak ada bahan aktif. Dia mungkin ada antioksidan dan juga mineral-mineral lain, elektrolit lain lah, daripada kalsium, chloride, magnesium pun dia ada, zinc, manganese dia ada lah kan. Tapi dia tak ada bahan aktif macam herba yang tinggi. Dia air jernih kan. Jadi maknanya kandungan solid, soluble, apa dipanggil pepejar terlarut dalam air kelapa sangat rendah. Jadi kesan saya punya fikiran kesan air kelapa muda yang menyahkan kesan ubat tu, mengurangkan kesan ubat disebabkan oleh fungsi potasium, elektrolit dia yang sangat cantik. Dia boleh menghidratkan sel kita dan melawaskan pembuangan air kecil. Itu dia keluarkan lah. Dia hidratkan sel secara efisien sebab potasium dia, magnesium, kalsium so dihidratkan, dia buang melalui kencing. Dihidratkan sel very efficient. Bila dihidrat, dia akan buang lah. Dia akan buang. Begitu. So tapi kalau orang ada darah tinggi, makan ubat darah tinggi, minum air kelapa tak boleh banyak, sikit tak apa kan. Takut kesan synergistik ubat darah tinggi. Air kelapa pun turunkan tekanan darah sebabkan kesan potasium tadi. Jadi hypotension pula, tekanan darah rendah. Itu kena berhati-hati lah. Tapi tak adalah. Tapi kalau makan ubat hospital pun tak turun juga, boleh lah kan, dibantu kan. Tapi kalau nak protokol betul-betul rawat darah tinggi secara pemakanan, memang saya ada dah buat video yang lepas, yang lama dulu lah, setahun lepas tak kot. Itu sebenarnya dengan pemakanan yang paling berkesan untuk merawat penyakit darah tinggi ni seimbang, kena seimbang. Bukan minum air kelapa je, kita nak rawat penyakit dengan air kelapa saja boleh menimbulkan kesan adverse. Itu bagi setengah orang, bagi orang yang sensitif, bagi orang makanan dia tak seimbang, kalori pun tak makan, memang jadi kesan adverse. Gitu. So jadi kegunaan air kelapa, kita boleh flush garam berlebihan dalam tubuh kita, sodium. Kalau kita makan terlebih kita makan garam kan, minum air kelapa dia dapat flush. Jadi dapat mengelakkan daripada kesan adverse daripada berlebihan kandungan sodium dalam tubuh kita. Itu kita tak mahu kan. So ada kegunaan, setiap benda ada kegunaan Tapi kalau kita nak guna air kelapa muda untuk hidratkan sel, maksudnya kita lepas exercise, buat training apa benda tu,
jogging ke, kita dah air keluar banyak kan. Okey, orang yang buat kerja berat fizikal ni, peluh banyak keluar kan. Peluh tu mengeluarkan sodium, dia tak keluarkan potasium. Potasium duduk dalam sel, dia dalam darah ada sikit, tapi dalam sel yang utama. Tapi sodium dia duduk dalam darah, plasma darah, cecair darah. So bila kita peluh, sodium yang banyak keluar. Kan? Kalau semata-mata minum air kelapa untuk hidratkan sel, kan kata lepas exercise, lepas aktiviti fizikal berat, peluh banyak keluar dan kita haus kehausan, kan? Kita minum air kelapa je. Itu tak betul. Tak betul Kena minum tambah garam sikit. Kena minum air biasa, kena makan garam sikit. Sodium kita dah mungkin turun rendah daripada tahap normal. Jadi kita tambah garam, baru dia jadi normal dan fungsi organ-organ kita, saraf, otot-otot jantung semua normal. Kita perlukan paras, sodium, potasium yang normal, yang optimal untuk fungsi sel, tisu dan organ tubuh kita. Saraf, otot semua ni memerlukan sodium, potasium dan semua benda tu, elektrolit tu semua diperlukan. Bukan kita nak kena minum makan potasium je. Itu boleh menyebabkan kesan adverse, kesan sampingan. Especially kalau tadi lepas exercise hanya minum air kelapa je, buatlah 2-3 hari seminggu macam tu sampai sodium kita low, nanti boleh jadi kekejangan otot, kan? Ataupun kekurangan sodium menyebabkan simptom-simptom kekurangan sodium. Kalau kita tak makan dan lain lagi lah, garam pun kita amal low salt diet kan, garam pun kita kurang, takut darah tinggi konon, sampai garam dah rendah sangat, makan air kelapa je memang tak boleh begitu. So ini dia punya konsep konsep pemakanan yang seimbang dan optimal untuk tubuh kita pada masa tu. Itu penting. Jadi kena faham. Sebab tu kita tak boleh buat satu perkara, kita ambil satu makanan, satu minuman alami, baik, kita tahu baik, tapi berlebihan itu akan menimbulkan kesan adverse, kesan mudarat lah, kesan negatif. Kita akan rasa kesan mudarat dia. Tubuh kita ni ada dia punya sistem, dia akan trigger, dia akan timbulkan simptom, gejala, semboyan bila berlaku ketidakseimbangan, sama ada berlebihan atau kekurangan sesuatu bahan nutrien dalam tubuh kita. Semuanya kita perlukan bahan-bahan yang bersifat nutrien tadilah, sama ada mikronutrien atau makronutrien. Ini kita cerita pasal air kelapa, elektrolit, potasium, kemudian sodium. Ingat, air kelapa sangat rendah sodium. Jadi kalau tinggi potasium, khususnya dia tinggi potasium, tapi taklah tinggi macam daun moringa ke daun sarung hijau bayam, itu lagi tinggi kan. Tapi air kita minum banyak, sayur-sayur kita takkan makan sampai 1 gram kan. Jadi air kita minum banyak. Jadi kalau berlebihan, mengambil air kelapa, khususnya pada keadaan tubuh kita kekurangan sodium, tak boleh. Tak boleh. Kita boleh ambil air kelapa, lepas tu nanti makan nasi ke makan apa tadi, kena ada garam, makan garam, baru dia seimbang. Begitu. Bukanlah kata tak boleh minum air kelapa, minum. Kena faham. Kena faham. Minum dan lepas tu kena makan garam sikit. Tambah dalam air minuman kita ke, sikit garam Bukit Pink ke kan, garam laut ke kan. Yang elok punya, berkualiti, sikit. Jadi baru dia seimbang. Dia ada tahap dalam darah, plasma darah dia berapa banyak garam, sodium, berapa banyak potasium kan, untuk maintain kefungsian sel dan tubuh kita yang normal lah, optimal. Alright, begitu. Okay. Allahumma salli ala al-Fatihah khatimul sabaqan nasil haqq bil haqq hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.